Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat kembali ke Berita FTV. Hari ini saya ada di dekat dengan Kuala Terengganu lah, dekat dengan Merang. Hari ini kita nak ada buat berita sikit tentang SUV juga. Walaupun semalam saya dah cakap jangan beli SUV, sebenarnya saya saja je nak pancing kan, tengok kan. Betul pun, saya rasa kalau tak perlu tak usah beli SUV lah, beli sedan lagi bagus. Tapi apapun, di Malaysia ni kita tengah excited tentang Proton X70. Tapi di pentas global, Hyundai baru saja melancarkan model Tucson terbaru mereka. Ini generasi yang keempat. Dan generasi keempat ni specialnya reka bentuk dia, kita tengok semakin canggih. Hyundai sekarang menggunakan reka bentuk yang kita kata tajam. Dia nampak macam barang kemas tau. Dia cukup halus dia punya reka bentuk dia. Dan yang juga specialnya kali ni, ia datang dengan ganda panjang dan dengan jarak ganda pendek, long wheelbase dan short wheelbase, untuk memenuhi keperluan pelbagai pasaran. Kita tahu pasaran Cina dia orang suka long wheelbase kan, so mungkin itulah sebabnya. Jadi jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Kali ini Hyundai terpaksa melancarkan Tucson terbaru mereka secara atas talian lah, disebabkan biasalah kan keadaan sekarang kan. Lepas tu kita tengok dia punya reka bentuk ni memang lebih sporty dan lebih cantik lah, lebih sensuous and sportiness kata Hyundai tu. Dan memang dia punya permukaan tu kata Hyundai lagi kinetic jewel surface details. Memang dia punya kemasan dia halus, dia punya lipatan-lipatan dia halus. Dan kita tengok dekat bahagian tepi tu banyak detailing dia pakai macam hexagon punya shape. Dan di tepi body pun ada creases yang ataupun character line yang memang enhance the front and rear wheel arch. Memang nampak very unique. Jarang kita nampak kereta yang ada sampai macam tu dia punya karakter lain tepi. In fact saya rasa tak pernah nampak lagi kereta dengan karakter lain begitu. Dan kita tengok dia punya lampu belakang terutama sekali memang enhance ataupun mengambil tema tu kepada ekstrim. Ada bentuk macam tiga segi and it runs across the rear tail. So nampak cantik lah. Dia panggil half hidden triangular shapes. Wah, Hyundai macam-macam dia punya nama-nama perkataan yang digunakan untuk ni menceritakan tentang reka bentuk mereka. Daripada dalam kabin pula kita tengok dia punya reka bentuk pun semakin cantik. Terutama sekali bila kita tengok dia punya dashboard ni, very clean very modern dengan skrin yang besar 10.25 inci. Dan yang saya suka kali ni ialah dia punya aircon vent tu berada di bahagian atas. Banyak kita sekarang suka letak skrin ke atas, jadi aircon vent ke bawah sikit. Dan ini saya rasa satu kompromi yang kurang tepat. Kerana apabila kita letak aircon vent tu kat bawah, satunya dia punya flow ke belakang tu tak berapa cantik. Dan yang keduanya, bila skrin tu berada terlalu tinggi di atas, satu memang betul lah senang untuk pemandu tengok. Tetapi ia juga satu distraction dia mengambil perhatian kita daripada jalan. So saya rasa elok skrin tu duduk kat bawah sikit. Jadi masa memandu, dia tak mengganggu pemandu. Dan yang keduanya, ia memang patutnya untuk operation untuk passenger depan lah yang buat. Takkan pemandu masa nak drive nak tengok kan. Dan especially bila waktu malam. Bila waktu malam, kalau ada benda skrin yang terang di depan pemandu, dia akan menyebabkan master kita jadi penat tau. Pasal dia nak adjust gelap terang. So the iris kena buat work a lot more. Dan itu yang menyebabkan kita rasa penat. Dari segi enjin dia datang dengan 3 package. Pertama sekali enjin 2.5 liter. Yang ini menghasilkan 190 PS dan 182 pound-feet. Pound-feet pula jenuh. Tak tahulah siapa pengaji convert dia datang dengan kotak gear 8 kelajuan. Dan yang keduanya dia datang dengan enjin 1.6 liter turbo. Yang ini ada hybridnya package yang menghasilkan combine enjin tu saja 180 PS, combine dengan electric motor 230 PS, so jadi 50 PS daripada electric motor. Dan total 195 pound-feet of torque from the engine. Dan total campur dengan electric motor 258 pound-feet of torque. So that's quite a lot lah. Jadi ini enjin ni canggih ni, yang 1.6 liter ni menggunakan teknologi Hyundai yang terbaru, iaitu continuously variable valve duration. Memang sangat complicated sebenarnya. Well, actually tak, dia actually quite simple. Kita duk fikir macam mana nak buat benda tu, nampak macam susah, tapi dia ada macam kind of, macam mana dia buat saya nak cerita. Dia macam ada
spline macam mana entah. So dia punya valve tu boleh buka lama dan kejap, and memang and ada shaft yang gerakkan the position of the cam so that dia boleh buka lama ataupun kejap. It's a very very interesting system, dan it's the first in the world yang continuously variable valve duration. That's the first in the world. Okey, yang mana pilih yang all wheel drive ni dapat Hyundai punya H-Track all wheel drive system yang biasalah ada Eco, Smart, Comfort, Sports mode, dengan ada juga mud, sand and snow punya application untuk setengah-setengah market lah. As usual, sekarang kereta-kereta moden mesti ada advanced driver assist ataupun some level of autonomous driving. Jadi untuk yang ni Hyundai Smart Sand Safety datang dengan highway driving assist, forward collision avoidance assist FCA, pedestrian detection, lane keeping assist, lane following assist, blind spot monitor, blind spot collision warning, surround view monitor, reverse parking collision avoidance, remote parking assist, high beam assist, and driver attention warning. Juga dia ada blind spot collision avoidance assist. Yang ni blind spot collision avoidance assist ni bila kita ada kenderaan di blind spot kita, dia dah beep, kita tarik juga steering, dia akan tarik balik kereta tu lawan kita, tak nak bagi kita berlanggar. Ataupun kalau kita tak sedar ada kenderaan rapat sangat, dia akan alihkan kita sikit lah, dia akan tarik steering tu sikit untuk mengelakkan kereta tu berlanggar lah. Of course sekarang kereta semua kena ada digital connectivity. Jadi Hyundai ni dia pakai first kali nampak dia dapat digital key lah, yang mana macam-macam lah. Bila dia kata dia ada digital key ni, selalunya boleh buat remote start, boleh panic boleh condition the car, means you can start the engine and set the aircon and climate control so that bila kita sampai ke kereta dia dah sejuk sikit lah. Jadi dia 10.25 inch tadi tu full touch screen punya capability, dan kalau yang kecil sikit dapat 8 inci. Dan kedua-dua ni boleh datang dengan Apple CarPlay dan Android Auto lah. So tak tahu apa kat Malaysia kalau dia datang dia apa dia punya package lah. Dan juga boleh pilih Bose Premium Audio System. Anyway, saya rasa kereta ni memang satu yang akan menjadikan ianya lebih popular lagi lah. Jadi Hyundai Tucson ni antara yang paling popular untuk Hyundai. Dia orang dah berjaya jual 7 juta unit lah sejak tahun 2004 lah. Yang ini rasa akan menjadikan ianya lebih popular lagi lah, terutama sekali di pasaran-pasaran di mana SUV ni sangat kuat lah, seperti di Amerika Syarikat dan mungkin juga di Eropah lah. Eropah SUV tak berapa kuat sangat, but still I think it's going to do quite well. Lagi satu yang menariknya, Hyundai juga sudah berjaya mengeksport fuel cell package. Dia orang dah sediakan reka-reka bentuk fuel cell package. Dah memang nampak macam generator. So ini untuk industrial application lah, bukan untuk kereta punya application. But of course Hyundai is the first car company yang produce fuel cell powered car yang dijual kepada public. Itu lebih kurang tahun 2015 tak silap saya. Dan ini menunjukkan mereka is leading in terms of the hydrogen fuel cell punya teknologi. So hydrogen fuel cell ni adalah satu option untuk the electric future lah. Some people say the future is the hydrogen future, di mana hydrogen akan menjadi punca bahan api utama lah. Tak tahu sama ada punca untuk elektrik tu daripada hydrogen ke, daripada renewable lain ke, atau macam mana ke. But hydrogen is certainly one of the option for the future lah. Dan one of the option of using hydrogen is directly into a fuel cell to generate electricity. Cuma sekarang ni cost menghasilkan hydrogen tu belum lagi turun ke tahap kompetitif dengan hidrokarbon lain. Dan juga storage of hydrogen ni a problem sebab hydrogen is the lightest element, dan kita sebagai satu manusia ni belum berjaya mencipta tangki yang boleh simpan hidrogen ni. Kalau dalam bentuk gas dia akan bocor keluar pada kadar yang agak tinggi juga, tak silap saya sampai 15% per day dia akan keluar bocor. Pasal kita boleh hasilkan seal yang cukup tight lagi untuk hidrogen ni lah. It's the lightest and the smallest element molecularly. And of course kalau kita simpan in terms of cryogenic, kita bekukan dia ataupun kita sejukkan dia sampai dia jadi cair, the rate of loss kurang lah, iaitu around 5%. Tapi the energy required to reduce the temperature to cryogenic temperature satu hal lain pula, and storage pula satu hal lain pula, pasal you kena ada insulated tanks dekat the distribution center and also in the vehicle. But hydrogen fuel cell certainly one important alternative untuk power generation lah. So maybe as a standalone ataupun emergency set ataupun for industrial application, because I think hydrogen punya
sebagai sumber tu, hydrogen tu kadang-kadang terhasil sebagai byproduct of some chemical processes. So kalau kilang-kilang ataupun industrial sites yang ada hydrogen as a byproduct, dia boleh immediately guna hydrogen as byproduct tu to generate electricity. So that is certainly something that seems very very interesting lah. Of course, the argument whether hydrogen will have a place in terms of the fuel cell punya application, because some people like Elon Musk kata hydrogen fuel cell ni macam a silly application ataupun silly technology, but I think maybe there's room for both lah, for battery and juga hydrogen fuel cell. Sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Yang dah subscribe, belanja kita butang loceng satu supaya dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Bank Indonesia, Pemadam yang Berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.